Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar Puan Sarimah Saleh, Saudara Akashah, Cik Nis? Doa saya anda semua sihat. Hari ini Saudara Yusri Karim, apa khabar? Ni petang-petang ni cuaca masih panas lagi, saudara. Aduh, badan pun tak bersihat. Tapi sebagaimana yang saya katakan, selagi badan saya sihat, saya akan berusaha untuk dapat menemui anda. Ya, Saudara Fazil Yub, apa khabar? Waalaikumsalam. Dan beliau bikin salam pada semua, sahabat-sahabat semua katanya. Saudara Borak Putih, itu juga Saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Doa saya anda berbahagia dan sihat walafiat bersama teman-teman. Masihkah di Sungai Petani atau ada di Shah Alam lagi? Aku. Asal selama Kedah, apa khabar cik? Memang panas lit-lit, saya pun panas je. Sebab duduk pakai t-shirt je 2-3 hari ni. Saudara asal selama no, panas lit-lit. Puan Zahai, itu juga dengan Puan Jamilah. Don, apa khabar? Saudara Bidin, dia kata ringgit merudum, OPR naik. Harga barang naik, minyak tak turun. Elektrik naik, rakyat, aduh, Bidin X. Saya bercakap soal politik malam. Siang-siang begini tak usah cerita. Malam nanti bila live tu, sila masukkan apa yang anda tak puas hati. Ya, Saudara Muhaiza Ehsan, Waalaikumsalam, mengeteh di Taman Melati katanya. Oh, Muhaiza Ehsan minum teh petang di Taman Melati di Ulu Kelang. Tik Chai, apa khabar? Tik Chai Lim, Saudara Maksu BM di Bukit Mentajam, MK, Saudara Bidin, Saudara M Nordin, Kemaman Mendung. Mendung tapi panas tak? Ya, Saudara Adam Jebat, apa khabar? Saudara Azli, itu juga Saudara apa ini Selamah Yusof dari Kuala Pilah. Kurang panas pagi tadi hujan. Hujan lobek yolah. Dalam sekarang ni keadaannya hujan. Kita dapat hujan tu rahmat ilahi tu. Raja Kamal, Raja Bazian katanya masih berada di setia alam hingga menantu habis pantang. Alhamdulillah. Bapa mertua yang sayangkan kepada menantunya. Pakai ya Raja Kamal, Raja Bazian. Kalau dekat apa setia alam tu dekat dengan UiTM lah tu agaknya tak? Saudara Abdul Rahman Abdullah, Saudara Azli, Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Bidin, begitu juga dengan Saudara Yusof. Sihat, moga sihat katanya, tapi panas lah. Barang pula mahal. Saya dah kata tadi saudara, di Johor Saudara Yusof, kalau bolehlah anda nak bercakap atau melantunkan Puan Rubidin, sesuatu yang menyangkuti soal politik, soal pentadbiran negara dan sebagainya, sila masukkan dalam live saya jam 9.30 malam. Supaya jadi bahan untuk saya. Boleh, tak ada masalah. Boleh kita balun. Saya tak ada masalah, saudara. Saudara Alung Tai, atau user Adam Jebat. Kalau saya mudah saja, saudara. Kalau yang baik, kita kena kata baik. Yang buruk, kita kena kata yang buruk, saudara. Tak boleh nak puji. Sebab saya lihat juga kadang-kadang menteri yang ada dalam kalangan pimpinan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, ada juga yang cak ayamnya, saudara. Saudara Aziz, Saudara Alung Tai. Tadi pun saya lihat, saya tonton sekejap di Parlimen. Aduh, sakit hati saudara. Bergaduh. Lain tak ada bergaduh. Point of order lah itu ini. Habis masa terbuang. Duit rakyat pun habis. Ya, Saudara Elias Muhammad. Saya minta saudara kalau boleh malam nanti jam 9.30 malam. Terima kasih Saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Saudara Abdul Hamid, dia kata di Kuantan panas, cuaca panas. Saya minta saudara, kalau jam 9.30 tu lepas saya bagi pencerahan, bagi laporan, bila masuk bab politik tu, sila masuk. Apa yang perlu saya katakan. Barang mahal ke, ada mentori yang tak boleh pakai ke, balun je lah saudara. Apa kita risaukan. Sebab ruangan saya ini tidak terikat dengan mana-mana. Saya tidak dibayar, jauh sekali menerima bayaran. Dan anda juga tidak pun perlu membayar dan tidak dikenakan sebarang bayaran. Saudara, ya? Jadi itu prinsip saya mudah. Sebab itu saya bebas dan saya tidak berhasrat untuk menjadi wakil rakyat, tidak berhasrat menjadi pemimpin politik. Saya adalah saya yang sentiasa menegur dan menegur. Ya, Puan Zalina, Saudara Uji, kempen Barkah, terima kasih. Saudara Muhammad bin Ismail, terima kasih. Sebab itu saya ulangi sekali, saudara, kalau anda ada sesuatu yang terbuku di hati, jangan risau. Bukan artinya saya tak santun, cuma jangan maki Hamon, saya tak setuju. Duk maki parti tu parti ni, saya tak setuju. Sebab walaupun saya tak bersama dengan diorang,
Tapi saya tidak suka untuk mengata keburukan mereka. Saudara Muhammad Ismail, begitulah saudara kempen Barkah. Sebab saya memegang prinsip satu tunjuk kat orang, tiga tunjuk kat kita. Jangan kita cerita keburukan orang. Sebab kita sebagai manusia yang lahir ke dunia ini tidak lari dari melakukan kesilapan. Ya, saudara Aziz Almera, Allah Pongsu katanya panas lit-lit. Nak buat cok kembung petang ni. Saya masih ada lagi saya isteri saya bagi saya makan. Saudara Mangganu dari Terengganu. Saya makan apa ini kuih lopis, lopis pulut. Tapi saya harus menjaga adab. Sebab Abdul Aziz dari Miri Sarawak. Bila saya buat pencerahan, saya tak akan makan di hadapan saudara. Minum boleh ya saudara. Tentulah saudara izinkan saya untuk minum. Ya, saudara Muhammad Azmi Ali, apa khabar? Orang di Kota Baru. Lama tak dengar cerita, berilah bahan sikit. Baik saudara, kita teruslah daripada melabun. Selepas daripada itu, waktu pun habis begitu saja. Ya, saudara Alex Hafiz, sedap kuih lopis, alhamdulillah, memang sedap. Makanan antara kuih kegemaran saya, kuih lopis, kuih apa ini, ketayap, yang ada sedikit manis-manis. Sebab bila kita makan barang manis, muka pun nampak manis. Makan barang panas-panas, pahit-pahit, muka pun jadi pahit. Suka makan barang yang panas-panas, cepat darah panas. Itu saja saudara. Terima kasih saudara Mak Yusuf Ishak. Baik saudara, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 14 Jun. Saya sebenarnya, tiba-tiba hari ini saya menerima kiriman. Fikir-fikir tadi nak cakap pasal apa, tiba-tiba saya menerima kiriman. Ya, teman, saya bercakap hari ini pasal kampung saya, kampungku. Puan Robiah Osman, apa khabar? Saudara Muhammad Azmi, semasa balik ke Kota Baru tadi, dia kata dia tinggal di Tasik Raban, Lenggong. Beli pekasam, ikan loma. Ikan loma saya tak pernah tengok. Ikan gelama yang saya tahu, Saudara Muhammad Azmi Ali. Tuan Haji Zakaria, Pak Bilal, apa khabar Tuan Haji? PRN akan datang, rakyat tak tahu nak pilih. Tak apa, malam nanti kita bercakap. Zaini Castello, salam santai petang, sembang petang ni. Petang ni kita cerita tentang kampung kita. Dan Saudara Azin Abdullah. Sebab saya menerima Saudara Rahman, Arazaina. Saya ada seorang sepupu saya, saudara. Kami, keluarga saya, saudara, ramai yang menjadi warga jurnalis, warga wartawan. Bermula dengan bapa saudara saya, Allahyarham A.R. Kamaluddin, kemudian A.R. Kamal Zaman, kemudian Fuad A.R., kemudian sampai pada kami ni, saya, sepupu saya, Puan Takjayah Ehsan, wartawan Nusa Melayu, kemudian Huzaini Hus, itu pun, kemudian Ida, begitu juga Lina, sama dia mak dia di kumpulan Karangkraf, di Bernama, dan juga utusan. Jadi ramai keluarga saya yang melibatkan diri dalam dunia jurnalis. Ya, Saudara Ibrahim, apa khabar? Ikan loma, ikan sungai. Saya tak makan ikan sungai, Cik Azmi, saya orang laut. Puan Azizah Razaina, saudara. Abdul Hamid, saya makan manis-manis, bacaan gula dalam darah melompat manis-manis. Makanlah ulam-ulaman pula. Saudara. Baik, saudara. Jadi, saya bercerita tentang sepupu saya. Sepupu saya, Puan Takjayah Ehsan. Dia dulu wartawan di Nusa Melayu, juga terkenal sebagai penulis ruangan wanita. Dia menghantar kiriman, dia kata dia dilahirkan, dibesarkan di Pekan. Benar, di Pekan itu Pekan kecil dengan penduduknya berbilang kaum, iaitu Siti Ewan ataupun Siti Awan. Di kampung saya, saudara. Bapanya seorang guru, ya, ibunya lah suri rumah biasa, tapi sebagai kuat orang politik. Allahyarhamah, Aris K. Waalaikumsalam. Jadi dalam catatannya dia kata dia melihat bagaimana perkembangan bandar Siti Awan itu semakin cepat membangun sejak adanya pengkalan tentera laut Diraja Malaysia di Lumut. Benar, saudara, bila ada projek, ada ITM, ada pusat pengajian tinggi, adanya projek kem askar, maka kawasan itu akan membangun, saudara, sebab ada kependudukan. Dulu Siti Awan ni dulu, saudara, dia kawasan sepi. Kalau saudara pergi ke Pekan Manjung sekarang, dulu Bandar Manjung tu dia orang panggil Pundut, Estate Getah saya, saudara. Dan seingat saya di Lumut dulu, di Pekan Lumut tu, itu pekan kita orang semua untuk kita berurusan. Saudara Ramzul Zul, Tuan Zakaria, Pak Bilal, dia kata mohon cerahan istilah kampung dan kampung baru. Kampung penduduknya semua Melayu, kampung baru banyaknya adalah kampung. Dia kampung dulu banyak selalunya dulu kampung baru. Kenapa disebut kampung baru?
Kerana perkampungan itu baru dibuka. Dulu asalnya bukanlah kampung, sebab macam kampung saya. Di Kampung Baru, di Aitawa Perak, di tepian Sungai Dinding. Dulu kampung asalnya di seberang. Jadi bila dibuka kampung tu jadi kampung baru, macam di Kuala Lumpur, saudara. Kampung Baru di Kuala Lumpur. Dulu asalnya kawasan Kebun Getah, kawasan Lombong. Jadi bila dulu yang mulia Sultan Selangor menganugerahkan tanah itu kepada warga bangsa kita, maka dibuat perkampungan, maka jadilah perkampungan baru. Itu bagi di mana penduduknya kebanyakannya kaum baru kalangan orang Melayu. Tetapi ada juga kawasan kampung baru yang di mana penduduknya ramai orang-orang keturunan Cina. Mereka ini adalah merupakan warga yang dikepung oleh penjajah Inggeris waktu itu kerana supaya untuk tidak diterdedah kepada gerila komunis. Adalah Kampung Baru Jinjang, Kampung Baru di Sungai Buloh. Banyak kampung-kampung baru, Kampung Baru Ampang. Itu kawasannya. Saudara Ramzul, Manjung dah maju. Betul sekarang. Jadi itu jadi sebab ini saya ceritakan sebab Tuan Haji Zakaria dia minta saya beri pencerahan istilah kampung dan kampung baru. Kampung saya itu kampung saya, tapi dipanggil kampung baru kerana dulu asalnya di seberang sungai. Jadi penduduknya pindah ke kawasan baru dan jadilah kampung baru dan membesar. Kampung ni lama asalnya saudara. Tak silap saya tahun 40-an, tahun 30-an, 40-an dah ada dah kampung itu. Tapi dipanggil kampung baru. Terima kasih Tuan Haji Zakaria. Jadi untuk kampung baru Cina, ini selalunya adalah kawasan-kawasan yang dipagar oleh pihak polis atau pihak berkuasa. Masa itu pihak British untuk menjaga mereka supaya tidak terdedah kepada elemen-elemen komunis, saudara. Jadi berbalik pada kampung saya, saudara, itu di Manjung. Dulu kampung tu sunyi, saudara. Kami dulu berurusan pejabat pos, urusan geran tanah, pejabat daerahnya dulu di Lumut. Bukan di Manjung sekarang, saudara, sebelum dipindahkan ke Manjung. Dulu di Pekan Lumut. Jadi tempatnya atas bukit. Sekarang ini apabila diwujudkan pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia di Lumut, maka semua pejabat-pejabat kerajaan dipindahkan. Dulu di atas tu dulu saudara pejabat polis daerah kawasan. Dulu kami panggil Lumut. Bukan Manjung saudara. Dulu Lumut ataupun Dindings. Pada zaman negeri-negeri Selat dulu, Lumut ataupun Dinding ini adalah termasuk dalam kawasan negeri-negeri Selat. Singapura, Melaka, Pulau Pinang. Tapi Lumut ni, Dinding sini dimasukkan di bawah pentadbiran Pulau Pinang. Sebab itu harga-harga quick rent ataupun cukai tanah di sekitar daerah Manjung di Lumut sangat tinggi. Dia sama taraf dengan Pulau Pinang. Berbeza dengan kampung negeri lain atau perkampungan lain di negeri Perak. Sebab kalau saudara jangan lupa penjajahan Pangko. Sebab dulu Lumut adalah pelabuhan juga. Pelabuhan yang British banyak sukalah situ sebab berhampiran dengan Pulau Pangko. Lautnya terus mengalir ke Melaka dan Pulau Pinang. Jadi Dinding kawasannya. Terima kasih Saudara Kamarudin Osman. Saudara Kamarudin Osman dari Kuala Lumpur. Jadi berbalik pada cerita sepupu saya, Puan Tak Jaya Ehsan. Dia kata dulu kampung kita di kawasan Setiawan tu sunyi lah, bukanlah macam sekarang. Saudara. Dan ada, tak silap saya dulu ada dua panggung wayang. Ada panggung wayang, itu panggung wayang rek. Kalau rek tu, kalau pergi orang parit, dia panggil RI Pangkah. Saudara, ada sedikit leluconnya. Saudara, sahabat, saya tengah live sekarang. You boleh telefon saya selepas ni. Itulah kadang-kadang saya, kawan-kawan ni telefon saya waktu kita live. Tapi kena jawab juga, saudara. Ya, Puan Robiah Osman. Kalau ada joke lah saudara, joke-nya itu ini ada jenaka. Ini saya harap teman-teman orang asal dari Parit Perak jangan marah. Sebab itu jenaka lah, lelucon. Jangan kecil hati ya. Jadi cerita je dulu ada seorang lelaki tu, dia ni suka tengok wayang. Jadi kalau dia pakai baju lawa tu bila orang tanya nak pergi pekan tu kan nak tengok wayang. Jadi waktu Pak Salih ni sedang mencangkul tengok mat ni. Turun daripada kayu basikal, dia turun daripada gon tu, laju je dengan pakai baru, pakai cantik lah. Jadi Pak saya tanya, Mat, mana Mana orang Perak dia di belah sebelah parit dia panggil bukan ke mana. Mana Ayub? Mana? Dia tak pernah, dia tak menyebut mana. Jadi dia pun jawab,
parit. Bila sebut parit tu pekan. Bila nak pergi ke pekan tu, bertanyalah. Selalunya bila parit tu, mesti nak tengok wayang lah, saudara. Saudara. Mana yuk? Parit. Apa cerita? Tanya, apa cerita tu, cerita apa? Dia kata, cerita Cina. Cina. Mana wayang mungkin kungfu ke, saudara, cerita yang hantu-hantu tu. Cerita Cina. Moro Hindu. Moro tu tomorrow. Moro Hindu. Kemudian next cengge Melayu katanya. Next cengge tu next change saudara. Panggung mana? Panggung RI Pangkah katanya. RI Pangkah Rek. Saudara, kalau berasal dari Perak jangan marah, saya bukan nak menghina, tidak. Saudara Kamsi, Saudara Aziz Tok Kayal, Puan Azizah, Araz Zainah. Ini saja lawak saudara. Jadi kalau jumpa saya nanti boleh tanya, "Yup, mana?" Kalau saya kata parit, tengok wayang lah tu. Apa cerita? Ceritanya hari ini cerita Cina. Moro, tomorrow. Moro je. Ada ambil singkatan. Moro Hindu. Next cengge Melayu. Next cengge Melayu. Next change. Panggung RI Pangkah. Itu hiburan petang saudara. Lawak-lawak jangan marah saudara. Kami orang Perak ni orang kaya-kaya belaka. Yup. Duduk di dinding, duduk di lumut. Di parit pun kami duduk. Jangan main-main saudara. Di teluk kami ada intan. Teluk intan. Saudara. Jadi berbalik pada Pekan Setiawan dulu saudara. Memang dia tak begitu lama besar. Sebab pejabat urusan kerajaan di lumut. Tapi bila dibangunkan Bandar Baru Manjung, kesan daripada hadirnya TLDM, pusat pengkalan tentera laut di Raja Malaysia, maka berkembanglah pekan itu. Sekarang hari ini kalau rumah-rumah hartanah di Manjung tinggi, mahal. Sebab itu katanya bila adanya jambatan menghubungkan antara Bagan Datuk dengan kawasan daerah Manjung itu, jambatan sesagop tu, saya yakin tentulah Bagan Datuk juga akan mendapat limpahannya apabila mereka yang bekerja dengan TLDM dan mahu membuat kekal tinggal di sekitar kawasan berhampiran dengan Manjung, mereka tentulah akan membeli tanah-tanah di Bagan Datuk untuk keluarga mereka. Ya, saudara. Jadi Pekan Setiawan ni dulu dia ada salah satunya kedai tuak kita panggil. Kedai tuak ni menjual todi. Macam saya katakan dulu saudara, Puan Norani apa khabar? Saudara Afnizan Roslan, saudara pada Aili, pada Adi kerana kawasan Setiawan dulu tu saudara banyak juga estate. Ada Wardrobe Estate, ada Pundut Estate lah. Bila estate ni saudara kebanyakan pekerja-pekerja estate, sama ada menyangkul penulis getahnya terdiri daripada warga keturunan India. Saudara Haji Hamid, terima kasih, semoga saya sihat walafiat dan sentiasa sejahtera dan dalam rahmat Allah, perlindungan Allah yang kita harapkan. Salam pencerahan, bicara santai-santai sonok juga katanya, menghibur dalam kenangan. Cuaca di Semenyih cerah dan panas, itu kata Haji Hamidi di Semenyih. Puan Nurliza, apa khabar? Selamat petang. Saudara Norizwan dari Kuantan hadir. Saudara Ramzul. Jadi berbalik pada cerita di Setiawan tu saudara, Pekan Setiawan tu ada kedai tuak. Kedai tuak ni kedai menjual todi. Kerana ada Pundut Estate, ada Wardrobe Estate. Sampailah kampung saya tu saudara. Banyak orang tak tahu. Sekarang ni baru saya tahu. Rupanya untuk ubat ataupun sebahagian daripada kita nak untuk mengelakkan penyakit malaria, vaksin terbaiknya sebenarnya air todi rasanya. Baru saya tahu. Sebab itu di kebanyakan estate ada dijual todi. Itu tuak. Tapi minum lebih. Itu melelong lah. Saudara Ramzu, saya duduk Lumut 8 tahun. Alhamdulillah. Di Lumut dulu cantik loh kawasannya. Menghadap Pulau Pangku. Dulu cantik lah saudara. Memang cantik. Dulu ada rest house. Dan kita dulu-dulu ada pesta Laut Lumut. Setahun sekali di mana keluarga diraja dari Kuala Kangsar turun berpesta dengan rakyat. Di mana perhubungan antara rakyat dengan raja di istana tidak ada bezanya. Begitulah akrabnya kami dengan istana di Kuala Kangsar. Saudara. Jadi berbalik pada Pekan Setiawan tu, dia ada kedai tuak. Kedai tuak ni kebanyakan India lah. Dekat-dekat tu memang lah petang-petang tu kita tengok lah 5-6 orang tu adalah tergolek dok dalam parit minum lebih. Jadi sebenarnya vaksin terbaik untuk malaria sebenarnya. Sekarang tak ada dah. Sebab kebanyakan estate-estate pun sekarang ni dah tidak lagi dimonopoli pekerjanya oleh warga daripada India.
Saudara pelik, apa khabar saudara? Kemudian saudara, di pekan sekarang ni kedai tuak ni panggil pekan tuak, tapi sudah bertukar menjadi pasar. Untuk jualan ikan, ketam, udang, segala penghasilan laut banyak terdapat di rumah kedai tuak. Jadi sekarang ni orang panggil pasar tuak. Jadi bila saya lihat tulisan daripada puan Tak Yayah Ehsan tu, saya teringatlah, memang benar lah. Kemudian berhampiran dengan pekan kedai tuak tu saudara, terdapat dulu pasar sehari. Pasar sehari ni seminggu sekali. Selalunya diadakan pada hari Sabtu malam Minggu. Saudara Puan Hamidah Ahmad, kolej todi melambak bila dah mabuk. Dia tak melambak Puan Hamidah. Bila dia dah minum tu, dia akan balik ke basikal. Jadi bila dah masa dia dah pakai basikal tu, baru dia punya steam naik ke kepala gamaknya. Jadi mungkin dia tengok parit tu macam lorong. Jauh tergolek dok lah ke situ. Faizal Acoy, salam satu Malaysia. M. Azwan Man, kedai tuak tepi Padang Polo dekat Kuala. Pernah singgah dekat Kuala, kat mana tu ya, saya tak tahu lagi. Saya tak pernah tahu di situ. Tapi saya cerita dekat kampung saya ada kedai tuak. Di Pekan Setiawan pun ada kedai tuak. Kedai tuak ni petang-petang lebih kurang macam waktu sekarang pukul 5. Sekejap lagi saya sebelum maghrib memang ada lah. Tak ramai lah. Kalau di kampung saya 2-3 orang lah. Anthony, Perumal. Itu kebiasaannya saya. Semisal. Memang tergolek dok dalam parit. Terima kasih Saudara Lim. Tapi di pasar kedai tuak dulu, sekarang dah tak ada dah. Todi-todi dah tak dijual. Dulu kedai tuak ni saudara, kedai todi ni adalah milik kerajaan. Milik kerajaan saudara. Sebab ia dah ada satu kerani daripada Jabatan Kastam yang menjualnya. Dia ada sukatan dia tu. Kemudian dia tiap-tiap kali dia datang ke kedai tu saudara, dia akan masukkan demi sukatan berapa dia punya jumlah todi yang ada dalam tempayan tu. Kemudian dia ambil alat. Ada satu alat untuk membaca bacaan. Tak tahulah apa bacaan ni, saya tak tahulah saudara. Tapi begitulah dia ada rekod todi. Todi ni pula dihantar dengan lori todi. Dulu kampung saya saudara, kalau saya nak keluar ke Pekan Setiawan, selalunya tumpang lori todi lah, lori tuak. Lalu jalan estate. Selalunya untuk dekat di Setiawan tu 4 tempayan. Kampung saya 1 tempayan. Itu pun saudara, tahun 90-an masih ada jawatan kerani tuak. Ya, Saudara Raziman Arif, betul. Kerani tuak. Bukan orang Melayu, selalunya serani saudara. Saudara Zul Razali, dulu kat estate Bagan Datuk banyak kedai todi, betul. Waktu petang ramailah India Estate, Melilau, naik basikal. Sebab saya kata bila dah minum, kena dengan tose. Kalau dia minum hanya satu gelak, satu todi, satu kolej tak apa. Bila tambah 2 kolej saudara, Puan Salmiah Ahmad, itu memang confirm lah dia akan berada dekat dalam longkang lah ataupun parit. Saudara Ash, Puan Fauzia, Daud. Ya, saudara. Jadi, kedai tuak ini menjual todi untuk warga keturunan India. Dan dia punya keraninya selalunya tuak buat dari air nira. Betul, Saudara M. Azman. Air nira kelapa. Dia bukan daripada air nira nipah. Itu yang saya katakan vaksin terbaik tu untuk kita minum untuk mengelakkan penyakit malaria. Mungkin sebab tak ada pun orang India kerja estate tu yang mengalami penyakit malaria. Mungkin sebab syarikat yang memiliki estate-estate sebut takkan mampu untuk membeli ubat-ubat anti malaria untuk pekerjanya yang begitu ramai. Salah satu estate saudara beratus untuk pekerja dia. Puan Hamidah Ahmad, kedai todi sebelah balai polis, barek sebelah nampak gelagat mereka mabuk. Kencing berkata-kata. Puan Hamidah Ahmad ni di mana? Kedai mana? Sebelah balai polis mana? Balai polis barek di mana? Kalau kampung saya memang betul lah. Dekat sekolah tu, ada sekolah dia. Tapi dah tak ada dah sekarang ni. Jadi, memanglah saudara. Dia, orang dah dalam keadaan khayal. Apa saja dia buat, mana dia tahu. Saudara Abdul Hamid, minum sekoleh mabuk sebaldi. Tapi kalau mereka minum sekadar untuk satu koleh itu biru saudara. Hak kerajaan. Koleh itu koleh plastik. Saudara Raziman Arif, saya 1975 bertugas di TLDM Lumut. Kalau saudara bertugas di TLDM Lumut 1975, belum ada lagi tak? 1975. Seingat saya TLDM Lumut cuma ada dalam sekitar tahun 1800 rasanya.
1980-an, bukan 75. Tak silap saya lah. Sebab bila saya mula berhijrah ke Kuala Lumpur, belum ada lagi. Yang ada ke ni tempat Marine Police. TLDM tak tahu saya. Setahu saya tak ada lagi. Sebab kalau itu masih ada lagi hospital, ada lagi pejabat DO, pejabat daerah ada di atas tu, ibu pejabat polis daerah Manjung. Saudara, kalau saudara bertugas di TLDM Lumut 1975, saya rasa mungkin 1985 kot, saudara Raziman. Tak silap saya lah. Rasa saya 1985. 1975 belum. Sebab saya berada di Kuala Lumpur 1976, belum ada TLDM Lumut. Tak tahulah, mungkin saya silap, anda yang silap, tapi rasa saya lah. Mungkin 1985, saudara Raziman. Ya, balik cerita dah pekan Setiawan tu. Bila adanya TLDM, maka berkembanglah pekan itu. Dulu berhampiran dengan kedai tuak. Pasal tuak tu ada pekan sehari. Sabtu malam minggu. Di situlah dia adakan pertunjukan free. Jadi pegawai daerah, YDP daerah, Puan Nur Maria, apa khabar, selamat petang, Saudara Kamal Padli. Dulu banyak kedai tuak, tapi sekarang tak ada. Memang tak ada lah sekarang ni. Memang tak ada lah. Sebab tidak digalakkan. Tambah-tambah lagi kita kuat ni dengan agama. Saya ingat lagi antara usul waktu saya jadi pemuda UMNO di kampung saya dulu tu, antara usulnya kita minta supaya kerajaan menghapuskan kedai-kedai todi. Saudara Hamid, 1975 base di LDM Woodland. Betul. Kalau di base di LDM Woodland betul, sebab ada kawan saya orang kampung saya, mereka berada di Singapura. Saudara Rizwan Wan, apa hal tu? Kau pun sama saja. Siapa tu? Rizwan. Puan Fazal Rosli, dulu di bandar Johor Bahru pun ada kantin todi berdekatan bangunan Aziza. Dulu daerah JB memang banyak estate. Kalau ada estate getah, Sir Ramzul dulu Navy ke? Saya bukan Navy, tapi bila sebut TLDM Lumut tu, betul 1979 tu mungkin. Kalau 75 tak ada lah, 75 atau 80. Jadi berbalik pada pekan Setiawan tu, saudara, adanya pasar sehari, pekan sehari lah kita panggil, saudara. Jadi bila untuk memajukan kawasan itu, penduduk yang tinggal bersekitaran dengan kawasan Lumut, kita panggil dulu Lumut, daerah Lumut, kita tak panggil Manjung, saudara. Tinggal mana orang Lumut? Orang Lumut berlumut-lumut lah, saudara, ya. Jadi kampung saya pun dalam daerah Lumut. Sekarang ni kampung saya tiba-tiba saja kampung baru Air Tawar. Tiba-tiba pula beralih pula pada daerah Air Tawar. Air Tawar dulu, saudara, itu pekan dulu tu, belakang pekan tu lah tempat camping. Camping pekan komunis, saudara, dekat pekan 5. Jadi bila sebut Air Tawar tu, saya malah nak sebut. Tapi kalau pejabat daerah telah menjadikan itu kawasan di bawah Air Tawar, terimalah, saudara. Tapi saya masih lagi, kalau tanya saya duduk mana, Lumut. Saya tak ada kata duduk di Manjung. Sir Ramzul Zul, beliau junior, ya. Jadi bila di pekan sehari itu, saudara, mungkin dulu tak ada YDP, yang dulu ada Tok Mahkenia ataupun orang besar jajahan. Kami ni di kawasan Lumut, di Perak ni suka pada pesta-pestaan, sebab itu dulu ada pesta Lot Lumut. Dan untuk menarik ataupun beri hiburan kepada penduduk yang tinggal di sekitar daerah Lumut, saudara, sama ada dari Sepani, dari Batu 8 Lekir, Batu 9 Lekir, Batu 10 Lekir. Orang Perak panggil Lekir lah, saudara, ya. Pasir Panjang, Air Tawar. Malahan daripada Parit pun datang juga, daripada Beruas pun datang juga. Kemudian yang tinggal kampung saya daripada Segari datang ke pekan Setiawan. Sebab hari Sabtu malam minggu tu pekan sehari. Maka di situlah ada, kadang-kadang dia adakan pertandingan. Pertandingan menyanyian. Saya masuk pertanding tak, saudara. Pernah saya bertanding lagu Melayu asli, menang. Saya masuk, kakak ipar saya pun masuk juga. Jadi nombor 1 saya, nombor 2 kakak ipar saya. Rudi Zalih. Begitulah pertandingan nyanyian lagu-lagu langgam, lagu Melayu asli, dan Daud Kilau datang, M Sharif, Allahyarham M Sharif datang, dan ramai banyaklah kumpulan-kumpulan muzik datang, dan itu untuk memajukan pekan sehari. Di mana penduduk kampung persekitaran menjual hasil-hasil produk kampung mereka yang
Jual kopi lah. Yang jual ikan, jual sotong, jual udang, cucuk macam-macam apa ni produk yang dijual situ. Meriah saudara. Tapi sekarang dah tak ada lah. Jadi bila Puan Tak Jayah Esa menulis begitu, saya terpanggil. Terpanggil untuk bercerita petang ni, kerana memanglah saudara, kalau di kawasan saya tu, kawasan kampung saya, Lumut tu saudara, adalah makanan laut. Sebab itu saya tak reti nak makan ikan tawar ni saudara. Kalau saudara Ramzul Rozali Saleh, saya join saudara Rozali masuk Tentera Laut 1996. Kalau 1996 mungkinlah dah ada lah di Lumut atau TLDM. Tapi sebelum tu tak silap saya di Singapura. Jadi begitulah keadaannya bagaimana kita pasca kemerdekaan, pimpinan negeri-negeri membangunkan kawasan kampung-kampung, bandar-bandar itu dengan macam-macam usaha. Macam kampung saya tu di sekitaran kawasan saya adalah dengan adanya pasar sehari. Pasar sehari di Setiawan berhampiran dengan kedai tuak. Kedai tuak ni saudara memang dia jual tuak hari-hari. Tak ada hari yang tidak ada tuak. Mesti ada hari tuak ataupun kedai todi saudara. Dan pastilah hari-hari kita akan melihat Mamat ni saudara naik basikal berbung. Puan Nurhayati Yati dari Kelantan, terima kasih. Ba'i Medan. Katanya kami kat dalam Felda hanya ada wayang penerangan dan pementasan bergerak Felda. Itu benar. Waktu dulu saudara Felda antara usaha yang dilakukan, dia panggil pentarama. Jabatan Penerangan Malaysia mengadakan pentarama di mana dia adakan pentas bergerak untuk menghiburkan warga Felda. Yang mana mereka bekerja je, keluarga mereka dia adakanlah mungkin sebulan sekali ke waktu hari gaji. Dia adakan pakan, orang boleh buat berniaga, dan adalah pentarama ataupun wayang pacak lah. Wayang pacak, wayang penerangan. Wayang pacak ni saudara dulu memang saya boring juga. Bukan tak boring. Tengah sedap-sedap, kalau cerita Melayu tu tengah berlawan, pendekar, tengah berlawan, pak. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah bahawa negara kita ini harus tuan-tuan dinasihatkan, jaga kesihatan. Jadi berhenti dulu. Jadi pegawai penerangan akan bercakap. Saudara Lokman, terima kasih. Jadi dulu semasa dalam, kalau saudara kata Raziman, semasa tahun 80-an jalan dari Setiawan pokok getah kiri kanan, pokok pucuk-pucuk getah bercantum. Betul? Kebun getah. Sebab itu saya katakan, kampung saya tu di atas belah daratnya tu adalah kebun getah estate. Belah lautnya tu kami panggil laut, sungai. Sungainya luas saudara, saya ingat dalam 2 km punya luasnya. Panjangnya daripada Lumut sampai ke Cangkak Kurin. Dulu-dulu saudara, kawasan itu dikenal sebagai Kota Raja Siam. Di situlah sebenar-benarnya apabila Siam, kerajaan Siam mau memindahkan istananya daripada Bangkok ke Kota Raja Siam. Kerana waktu itu Siam bertakhta di Beruas. Itu sejarah dulu saudara. Sejarah negeri di kawasan itu. Saudara Syahid Nur, bang, tolong cerita Piramli, Zam-Zam ala Kazam. Yang mana yang tak? Saya sekarang ni saya bercerita tentang zaman Pekan Setiawan. Jangan marah dulu. Besok kita cerita lain lagi. Jadi, di situlah saudara, kampung-kampung dibangunkan dengan penduduknya ada pegawai penerangan. Itu wayang pacak ataupun pentarama. Kalau pentarama ni pentas bergerak. Dia pergi ke kawasan-kawasan Felda, dijemputlah penyanyi, tak ramai, 1-2 orang, ada kegiran. Tengah menyanyi apa semua dah main itu, pegawai Felda akan bercakap, tuan-tuan dan puan-puan, cara kita nak jaga benih yang baik, bajakanlah dengan baik. Jaga baik-baik anak-anak kita kat sekolah, galakkan anak-anak ke sekolah. Secara Mutsen katanya pacak kain putih di tengah. Sedang tengok-tengok air dalam plastik terbang, rupanya air kecil. Itu ada yang nakal saudara. Sebab mutken itu mereka yang nakal. Tapi kampung saya tak ada. Bila wayang pacak tu, saya ingat lagi saudara, saya berniaga sotong sambal tumis. Allahyarham ibu saya, dia buat sambal tumis sotong tu saudara, dipotong sotong kering, potong dicucuk dengan lidi. Macam sate juga ada. Tapi dia kuah dia kuah kacang. 1 cucuk 5 sen. Jadi saya berniaga lah dalam 20 cucuk. Sambil orang tengok wayang tu, kita jual lah. Belilah 1 5 sen. Ya, saudara Rabudin Pasarat, tempat saya dipanggil wayang gambar. Tempat saya dipanggil
Wayang aja. Tengok wayang. Di mana? Kat kampung. Begitulah dulu zaman-zaman pasca kemerdekaan. Sebab itu selalu saya katakan, anak-anak sekarang ni perlu diberi penceritaan begini, saudara. Supaya mereka faham the survival ataupun pembangunan bangsa kita. Kita masih lagi baru mereka. Baru 70 tahun lah sekitarnya. Saya ingat dalam kita 57. Sekarang 2023. Lebih kurang 70 tahun lebih, saya. Tak lama mana pun kemerdekaan kita ni. Kita orang kita masih green lagi. Tapi di saat inilah, dalam kita dalam kehijauan, dalam green independent, kita sudah bertelagah sama kita nakkan jawatan dan sebagainya. Sedangkan agenda pembangunan untuk warga bangsa kita yang merdeka ini masih panjang. Sebab itu saya memilih untuk memberi pencerahan sahabat malam saya untuk menyedarkan warga kita. Lebih-lebih lagi pada anak-anak muda. Mereka tak dapat rasa saya. Mereka tak dapat tengok macam mana ketika wayang pacak tu. Mungkin di Sabah ada lagi. Jangan lupa orang macam Kadok Agudung. Dia adalah bekas wakil rakyat yang menumbangkan Ketua Menteri Sabah, Haris Saleh. Kadok Agudung. Dia sebenarnya bawa kereta wayang propaganda. Wayang pacak di Sabah. Itu dia punya latar belakangnya, saudara. Jadi, berbalik pada pembangunan negara kita ni, saudara, kita perlu menceritakan supaya mereka faham. Atuknya ataupun bapanya bukan senang. Lebih-lebih lagi, saudara, warga Felda. Saya selalu bila sebut warga Felda, lebih-lebih lagi generasi pertama. Saya begitu menghayati kehidupan mereka. Pertama, mereka sanggup berladang di tengah-tengah hutan yang penuh dengan segala unggas. Jangan lupa, saudara, kawasan macam di Pahang. Ada gajahnya, ada rimaunya, ular. Mereka bermain dengan ular, dengan gajah, dengan lipan. Kalau jengking untuk memulakan kehidupan. Dan rumah, saudara, di Felda dulu, generasi pertama, saudara, dia cuma ada satu, macam orang kata pisang sesikat. Tak ada bilik pun. Ada dapur pun di luar rumah. Itulah pisang sesikat, saudara. Tak ada bilik, tak ada apa, di situlah keluarga yang baru dan mendaftar sebagai warga Felda generasi pertama. Teman-teman, kalau anda adalah merupakan generasi kedua, ketiga, keempat, anda harus bersyukur dan berterima kasih pada datuk ataupun nenek anda generasi pertama Felda. Mereka lah yang meneroka kawasan itu dan kini anda hidup agak senang lenang sebab kawasan Felda sudah dibangunkan. Dulu tidak begitu, saudara. Jalan-jalan nak masuk kawasan Felda itu berlumpur tanah merah, saudara. Dan warga Felda, mereka begitu tekun bekerja. Berperang dengan rimau, berperang dengan gajah. Rimau lalu bawah rumah saja. Saya pernah pergi ke 234 kawasan-kawasan Felda. Saudara. Mereka mandi pun bukan ada paip macam sekarang. Sekarang semua kawasan Felda dah ada paip. Dah petik di tepi tengah menyala. Dulu tak ada, saudara. Dulu harapkan pelita air tu lah. Pelita minyak tanah. Dan air hanya takungan daripada air hujan. Nak korek pula takkan nak buat telaga. Sebab kawasan-kawasan Felda tu tanahnya ada tanah-tanah bukit. Jadi begitulah mereka berusaha dan dengan rumah pisang sikat. Cuma berhibur bila datang masa sebulan sekali. Dapat gaji, pergi ambil dekat pejabat Felda. Berdarit saya. Saya berjubah hitam. Dan saya adalah generasi pertama. Memang saudara, saya dapat menghayati. Tetapi anak-anak sekarang, mereka tidak langsung merasa kasih sayangnya tanah itu. Dan mereka mudah terpengaruh dengan apa orang cakap. Dan melupakan jasa-jasa. Sepatutnya saya tak nak cakap apa lah sebab siang tak cakap politik, saudara. Saya sepatutnya waktu malam. Tetapi anak-anak Felda, anda diberi pelbagai keistimewaan. Prioriti untuk masuk UiTM, masuk universiti. Kalau mak bapaknya Felda, itu adalah degree yang pertama tu. Kalau saya daripada kampung, daripada Belumut misalnya kan, untuk dapat masuk ke universiti, kadang kekosongan ada 40. Tapi anak-anak Felda, prioriti. Diberi keistimewaan supaya berubah kehidupan mereka. Dan anak-anak Felda ada beasiswa. Saudara, ini bukan cerita main, saudara. Sebab itu saya, kalau anda berasal daripada keluarga yang dulu tinggal di Felda, tiba-tiba anda nak maki hamun kerajaan, saya kata tak betul lah, tak patut. Memang kita boleh marah. Memang kita boleh kecewa. Tetapi janganlah kekecewa itu sampai ke tahap nak menggadaikan maruah-maruah warga Felda. Kesian, saudara. Saya lihat warga Felda, bila saya mengingat tentang kampung saya dekat Felda, tak ada kedai tuak, saudara. Sebab orang Melayu tak minum todi. Tapi di estate-estate memang banyak. Di Felda, saudara, saya cakap terus terang, saya macam contohnya di Felda, berhampiran dengan Segamat, saudara. Saya pergi kawasan tu. Kebanyakan
warga Felda, dia ambil berhutang dekat kedai koperasi, beli beras, barang gula sebagainya, ambil barang itu dijual di Pekan Segamat pada kedai-kedai Cina untuk mendapatkan duit untuk bagi anak ke sekolah, supaya anak belajar ke sekolah, saudara. Ini perkara benar, saudara. Sebab di Felda tak jual rokok, nak cari duit rokok macam mana? Dan bila mereka berkebun, saudara jangan lupa, saudara, di tiap-tiap ladang kelapa sawit tu, saudara, kadang-kadang bila mereka saya tak tahu apa dia panggil mengecup ke ataupun mengait ke buah-buah tu, di antara perdu-perdu buah kelapa sawit itu ada ular sawa, saudara. Ular tedung, ular yang bisa, bukannya ular sawa yang belit, tidak, ular yang berbisa. Begitulah saya katakan warga Felda, Saudara Abdullah Majid, Felda Cini, ya, terima kasih. Begitulah mereka berperang. Saya berhasap mungkin besok kita berceritalah Felda, kalau teman-teman nak boleh hantar yang dulu, maaf cakap, saudara, dulu kita apa-apa kedana, saudara. Nak kata, tak kata apa pula, kalau apa-apa kedana, tak ada tanah. Mapat masuk Felda dapat 10 hektar tanah. Tapi apabila dia dikhianati, itu terpulang. Itu kita cerita kemudian malam-malam nanti. Sebab itu saya sayang dan kasih pada warga Felda yang menebus maruah kita. Almarhum Tun Razak yang mewujudkan kawasan Felda ini. Dari pengurusan pun ada pengaruh politik. Saya tak nak cakap soal politik, tapi saya menceritakan tentang Felda. Masa dulu pengurus Felda pakai seluar pendek, stoking parah lutut. Betul. Dia macam orang putih. Macam Tuan Brown dekat estate. Pakai seluar pendek, stoking panjang dengan topi. Siapa tu? Tuan Brown datang tu. Jadi, bagi saya lah, saudara, warga Felda ini perlu diutamakan. Dan sekarang ni berapa juta? Rasa berjuta juga warga Felda. Dan saya suka kerana mereka mampu mendapat hartanah paling-paling tidak pada 10 ekar. Dan saya berpesan, kalau bolehlah saya beri pesan pada anak-anak Felda, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ketiga, saudara, jangan sekali-kali anda berhasrat untuk menjual ataupun menggadai tanah-tanah warisan yang anda perolehi daripada datuk ataupun nenek ataupun bapa anda, generasi pertama. Kesian mereka, saudara. Mereka berjuang, begitu luhurnya hati. Datang suami isteri. Isteri tukang masak. Rumah di Felda dulu, saudara, bukannya sejuk. Panas lit-lit, saudara, tengah-tengah padang tu. Atap zinc, bukan atap macam sekarang ni. Hari ni saya pergi tu hari di Felda di kawasan Marang. Saya pergi, Maran, kawasan Maran. Saya tengok, wow, saya kata, warga Felda dah sekarang ni rumah dah. Ada yang 2 tingkat, ada yang rumah batu. Dulu tak ada, saudara. Pisang sesikat. Itulah keadaannya warga Felda. Tapi mereka hidup. Dan saya suka satu lagi itu, di situlah mereka menganyam kasih sayang. Saudara Abdullah Majid, ini perjalanan Felda. Betul, saudara. Mereka, pasangan suami isteri, generasi pertama, mereka mengadun kasih sayang suami isteri dengan penuh kasih sayang. Tidak ada kecurangan. Tak pernah dengar pun cerita Felda tu ada cerita-cerita curang. Tak ada. Isteri tekun bekerja. Lawa-lawa juga, bukan tak lawa. Kakak-kakak kita generasi pertama dulu, cuba saudara lihat gambar mereka. Lawa-lawa saja. Tapi suami pergi ke ladang, berkebun, isteri masak, menunggu kepulangan suami dengan penuh kesetiaan. Memanglah kalau saudara nak cari isteri yang setia adalah isteri daripada warga Felda. Mereka terdiri daripada warga yang setia pada suami, kasih dan sayang, dan mereka menyantuni kasih sayang dengan hijauan pohon-pohon yang membesar di kawasan Felda. Kita sambung lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.